Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah terdapat bertemu lagi dalam kuliah kita ini, menyambung kembali daripada kitab Al-Khilafiyah ini. InsyaAllah masuk kepada ayat yang soalan yang ke-102, iaitu memberikan duit kepada orang yang menyembahyangkan mayat. Memberikan duit kepada orang yang menyembahyangkan mayat, bolehkah memberi wang kerana menyembahyangkan mayat? Boleh. Macam kita selalu buat, kadang-kadang lepas daripada solat jenazah tu ada orang bagi duit, boleh diambil tak? Apa hukum orang yang memberikan duit dan apa hukum orang yang menerima? Telah dijawab oleh Jabatan Mufti Brunei dengan ringkas. Jika orang yang memberikan itu bukan ahli waris seperti kaum kerabat daripada zawil arham, anak menantu atau sahabat semati, dan harta yang diberikan itu bukan daripada harta semati, maka hukumnya harus. Harus kepada orang yang menyembahyangkan mayat membaca Al-Quran dan tahlil. Dia bergantung kepada ahli waris. Dia ambil duit daripada mana? Kalau dia ambil duit daripada duit si mati, maka tidak boleh. Dan kalau dia ambil bukan daripada harta si mati, harus. Dan jika yang memberikan wang itu terdiri daripada ahli waris, dan wang yang diberikan itu pula harta atau wang pusaka, maka terlebih dahulu mendapat persetujuan semua. Kena dapat persetujuan semua ahli waris kalau nak diberikan itu. Tapi kalau yang bagi itu bukan ahli waris, orang lain, sahabat dia ke, atau bukan orang yang mendapat harta pusaka, sepupu dia ke, dan sebagainya, dan duit itu bukan duit daripada si mati, harus. Tapi kalau yang nak diberikan itu waris daripada harta si mati, kena tanya dulu ahli waris yang lain, boleh tak kita ambil? Dengan persetujuan. Dan perlu diingat bahawa hendaklah penggunaan wang itu tidak menjejaskan perkara wajib. Yang diambil itu tidak menjejaskan perkara wajib seperti apa? Wasiatnya, zakatnya, hutangnya, dan yang lain-lain. Jangan main suka-suka bagi dan suka-suka. Yang ambil tak ada masalah. Yang ambil tak ada masalah. Yang ambil ialah ada dia tanya, ni duit siapa? Tak ada. Tak dan nak tanya, tuan-tuan. Tak sempat nak bertanya. Kan? Orang bagi tu kan cepat. Dia ulur, kata tak nak, dia pun bagi ke orang lain. Jangan menyesal pula, tuan-tuan. Buka-buka 100, haram sungguh. Ingatkan RM10. Tuan-tuan, macam baik, maka hal ini sama ada pemberian itu berupa wang atau seumpamanya kepada orang yang menyembahyangkan itu, pembaca Al-Quran, jemputan yang hadir yang mendoakan si mati. Pemberian wang tersebut boleh saja diterima sebagai sedekah kerana si mati, bukan sebagai upah. Bukan sebagai upah solat, tapi sebagai sedekah. Orang bagi, boleh ambil. Dan apa dia? Si penerima boleh juga membuat pilihan. Dia ambil duit tu, kemudian dia pulang balik kepada keluarga si mati. Dan perlu dijelaskan bahawa pemberian sedekah wang kepada yang hadir itu, yang baca Al-Quran, tahlil, tidaklah termasuk perkara yang dituntut dalam penyelenggaraan mayat dan bukannya perkara wajib ataupun sunat yang disyariatkan. Dia bukan
perkara yang dituntut dalam hal ehwal pengurusan jenazah. Tapi kenapa orang kita buat nak ambil apa dia, supaya bersedekah atas nama si mati. Mudah-mudahan si mati itu apa dia, dapatlah pahala sedekah. Betul kan? Dia anak dia fikir. Sebab terlebih-lebih lagi lah apa dia tuan-tuan, orang berfikir kenapa si mati itu kedekut pahit kan, dah mati baru nak sedekah, masa hidup ya Rabbi kan. Betul tuan-tuan ya. Dusun punya laluas segala macam buah ada, sebiji rambutan pun tak pernah sampai kat surau masjid kan. Nampak tuan-tuan. Jadi dah mati baru dapat rasa kan. Jadi anak dia fikir bapak aku ni kedekut, jadi sedekahlah atas nama bapak dia. Dan bapak dia pun tak adalah urusan hutang apa, tak ada. Semua ahli waris setuju. Okey, tak ada masalah. Dan maka sewajarnya perbuatan itu hendaklah mengambil kira tidak memberatkan apa dia? Memberatkan ahli waris. Pemberian tadi itu tidak memberatkan ahli waris. Apalagi kalau warisnya tak. Jangan terikut-ikut dengan adat lah tuan-tuan. Ya, adat kebiasaan. Kita nampak memang perbuatan tu baik. Ya, tapi kalau membebankan tak payah. Betul? Air raya tak wajib nak bagi tu sedekah pada siapa yang datang pun. Tak payah bagi pun tak apa. Tapi rumah ni kena mak lah, kena tanda. Tahun depan jangan datang rumah ni. 10 sen pun tak dapat. Ya Rabbi. Budak tu datang bawa kapur di pangkal. Ni rumah sudah kena tanda. Macam cerita Alibaba. Pak tuan-tuan, itu adat kebiasaan, boleh je kita ubah. Tak bagi pun tak apa, tak mampu. Tuan-tuan ya. Kita kena fikir juga. Kita nak bersedekah itu ada lagi tanggungan yang wajib ditanggung. Ya, yang wajib ditanggung. Yang tu. Tapi kalau kita memang orang kita memang pemurah tuan-tuan kan. Ya, orang kita ni memang pemurah. Sikit pun dia nak bagi. Ya, sikit pun kalau ada dia nak bagi. Tu hebatnya orang kita. Ya, tapi jangan sampai memberatkan sebab dia tidaklah dia sangat dituntut. Hal ini apa sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kami berada di sisi Umar. Lalu berkata dia, kami dilarang daripada sebarang perbuatan yang memberatkan. Ya, dilarang perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Ya, apalagi perbuatan itu tidak dituntut dalam agama. Tak payah, tak apa. Sebab yang datang pun tahu dia tidak mengharapkan apa. Kan? Itu sebagai tanggungjawab dia sebagai anggota masyarakat, mengharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Yang datang jangan berkira-kira nak duit tuan-tuan. Nanti datang perasaan macam-macam. Tu satu hal lah. Yang datang tu datang, salat habis. Kan? Boleh sampai iring jenazah ke kubur lagi cantik. Dalam kedatangan ajal maut mustahak sentiasa dalam ingatan. Ya, supaya setiap orang siap sedia dengan amalan yang membawanya ke syurga. Kenduri arwah dan seumpamanya selepas mati hanyalah usaha orang yang hidup. Namun usahanya sendiri di samping rahmat Allah penentu kepada nasibnya. Memanglah lepas mati warislah, baca doa dan sebagainya, anak cucu kan. Tetapi yang paling dituntut tuan punya badan tu macam mana, tuan punya diri tu macam mana. Itu yang paling penting sekali. Habis bab situ. Okey. Yang ke-103, menyebut nama Allah, zikrullah ketika mengiringi jenazah. Bolehkah menyebut nama Allah, zikrullah ketika mengiringi jenazah? Boleh. Baik. Menyebut nama Allah, zikrullah ketika mengiringi jenazah hukumnya boleh tanpa khilaf, tanpa perbezaan pendapat. Semasa mengiringi jenazah tu berzikir, tak ada masalah. Ya. Dalam umum, ya, diambil daripada kaedah umum, iaitu ayat Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman,
untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan dan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Kita disuruh berzikir sebanyak-banyaknya secara umum. Sambil mengiringi jenazah tu sambil berzikir. Dan ayat yang lain, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring. Surah Ali Imran. Boleh berzikir, berdiri, duduk, baring. Apa lagi, berjalan samalah tu. Harus. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala jami'i ahwalih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berzikir, mengingati Allah dalam semua keadaan. Nabi itu ingat Allah dalam setiap keadaan. Cuma jangan dalam tanda sudah. Itu aja. Okey. Jadi boleh berzikir ketika mengiringi jenazah. Bukan kuat pun kan. Okey. Tak ada masalah. Okey, 104. Ni yang paling penting sekali dan yang selalu diamalkan oleh orang kita. Kenduri tahlil atau majlis tahlil. Boleh ke tak boleh? Oh, tak boleh Ustaz. Bid'ah. Tapi dia makan sepak dia tuan-tuan. Dengan selipar sepak dia. Kalau tahlil bid'ah, makan boleh. Macam tuan-tuan. Okey. Siapa kata bid'ah, jangan datang makan. Jangan ajak makan. Sibuk bid'ah haram, tapi makan boleh tak haram. Apa cerita tuan-tuan? Baik. Apakah pandangan Islam tentang majlis tahlil yang dibuat pada hari ketiga, 7, 20, 40 dan 100 selepas mati? Okey. Apa hukumnya? Apa pandangannya? Ada dalil ke tidak? Boleh ke tidak? Mari kita tengok tuan-tuan yang pertama sekali, maksud tahlil. Tahlil dalam bahasa Arab maksudnya syahadah la ilaha illallah. Itu yang disebut oleh Imam Al-Layth dalam Lisanul Arab, dan kitab yang sama Az-Zuhri menyatakan maksud tahlil ialah meninggikan suara ketika menyebut kalimah tayyibah la ilaha illallah. Itu secara umum. Tetapi di Malaysia yang dimasukkan dengan tahlil atau kenduri tahlil adalah majlis yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Biasanya surah Yasin, surah-surah lain yang lazim, Al-Fatihah dan sebagainya. Tahlil, la ilaha illallah, zikir, doa, seterusnya. Ini yang paling penting. Apa last sekali? Makan. Betul. Dan hidangan makanan, sedekah kepada yang hadir. Bukan saya cakap, ini ada dalam kitab tuan-tuan. Betul kan tuan-tuan? Itu yang paling penting kali itu. Siap boleh tanya, malam ni makan apa? Kan? Siap boleh tanya tu, malam ni makan apa? Kan? Malam ni biryani kambing misalnya. Penuh tuan-tuan. Contohlah, semua yang dilakukan dengan niat semoga Allah memberikan manfaat. Pahala bacaan tadi, kebaikan seumpamanya, sedekah makanan kepada tetamu untuk kembali pahalanya kepada si mati. Baik. Bacaan tahlil, tasbih, tahmid, takbir dan bacaan ayat Al-Quran yang ada dalam susunan tahlil kita itulah kan. Fatihahnya, ayat kursinya kan, dia 3 kul itulah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian alif lam mim dan seterusnya lah. Itu semua adalah mendapat ganjaran yang banyak. An Abi Dzar anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi ya Rasulullah dhaba ahlu duthur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qal awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah.
daripada Abu Dzar, sekumpulan daripada sahabat Nabi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang-orang yang berharta mendapat pahala yang banyak. Mereka solat seperti kami solat, mereka puasa seperti kami puasa, mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka." Maka baginda bertanya, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu kepada kamu yang boleh kamu sedekahkan?" Apa dia? "Sesungguhnya setiap tasbih subhanallah itu sedekah, setiap takbir Allahu Akbar itu sedekah, setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah, dan setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah." Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kita baca tu sedekah. Kemudian kita sedekahkan kepada si mati. Sampai tak sampai? Sampai tak tuan-tuan? Sampailah ilaha illallah. Sampai tak sampai? Sampai tak sampai? Makan sampai. Ya, makan sampai. Ya, ada dalam kitab ni sebelum ni kan, ada seorang sahabat itu nak mati, ya, dalam peperangan dia nak mati. Nama dia Abu Amir. Lalu dia panggil anak saudara dia, Abu Musa Al-Ash'ari. "Kalau aku mati, kau pergi menghadap Nabi SAW dan bagi tahu kepada Nabi, suruh Nabi doakan aku." Maka meninggallah Abu Amir. Jadi Abu Musa pergi jumpa Nabi. Dia bagi tahu begitu begini. Maka Nabi pun berwuduk. Lepas tu Nabi mengangkat tangan. Kemudian Nabi mendoakan Abu Amir. Abu Amir tu hidup ke dah mati? Dah mati. Maknanya kalau tak berguna, tentu Nabi tak doakan, dia dah mati. Betul? Okey. Itulah. Ya, dia dah mati, dia minta Nabi doakan. Jadi sampailah doa orang yang hidup kepada yang la ilaha illallah. Yang kita solat jenazah tu dah mati ke hidup, tuan-tuan? Kan dah mati. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mati dah kan? Itulah dalilnya bahawa sampai pahala orang yang hidup kepada yang mati. Nabi suruh doa. Dan Nabi selalu, kata Aisyah, Nabi selalu pergi ke Baqi' dan mendoakan ahli Baqi'. Ahli Baqi' tu siapa? Semua dah mati. Semua dah wafat, dah meninggal. Itulah dia, tuan-tuan. Baik. Kata dari Samurah bin Jundub, sabda Nabi, "Ahabbul kalami ila Allah Ta'ala arba' la yadruli la yadruka bi ayyihinna bada'at. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Ya. Ada 4 zikir yang paling disukai oleh Allah. Tidak mengapa jika kamu memulakannya daripada mana-mana satu pun. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini yang paling disukai oleh Allah. Sabda lagi daripada Abu Hurairah, "Inna Allah astafa minal kalami arba'an, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faman qala subhanallah kutiba lahu 20 hasanah wa hutat anhu 20 sayyi'atan wa man qala Allahu akbar famithlu dhalik wa man qala la ilaha illallah famithlu dhalik wa man qala alhamdulillah rabbil alamin min qibali nafsihi kutibat lahu 30 hasanah wa hutta anhu 30 khati'ah." Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah memilih 4 zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka siapa yang menyebut subhanallah, ditulis baginya 10 kebaikan, dihapus daripadanya 10 kejahatan. Siapa yang menyebut Allahu akbar, dia mendapat seperti itu juga. Siapa yang menyebut la ilaha illallah, maka dia juga mendapat seperti itu. Tetapi siapa yang sebut alhamdulillahirabbil alamin, daripada dalam dirinya ditulis 30 kebaikan dan dihapuskan 30 kejahatan.
kecuali Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain semua 20, 20, 20. Masya-Allah tuan-tuan ya. Kalau kita baca 100 pun tak sampailah pun setengah jam, kan? Baik. Al-'adatul jariyatu bi ba'di. Mengenai membaca Al-Quran ke atas simayat. Kata Imam Asy-Syaukani, kata Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Ar-Rasail As-Salafiyah, apa dia kata? Adat kebiasaan yang dilakukan di setengah negara berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Begitu juga dilakukan di rumah-rumah, di semua perkumpulan yang walaupun tidak terdapat nas tentangnya dalam syariat, tidak syak lagi, ia bukan perkumpulan maksiat dan ia selamat daripada perkara mungkar, maka ia dibolehkan. Ini adalah kerana perkumpulan itu sendiri bukanlah haram. Lebih-lebih lagi dilakukan menghasilkan taat seperti membaca Al-Quran. Tidaklah tercela dalam perkara itu seperti menghadiahkan pahala bacaan kepada si mati. Bahkan sesungguhnya telah terdapat jenis bacaan daripada jemaah yang berkumpul seperti di dalam hadis mafhumnya. Bacalah kamu akan surah Yasin kepada orang yang meninggal di kalangan kamu. Dan itu adalah hadis sahih, dan tidaklah ada beza antara bacaan Yasin daripada jemaah yang berkumpul di sisi mayat atau di kuburnya dengan membaca Al-Quran atau sebahagiannya kepada mayat di masjid atau di rumah. Kata Imam Asy-Syaukani, majlis tu tak ada maksiat. Betul tuan-tuan? Ada majlis tahlil, karaoke. Ada? Tak ada kan? Confirm. Bila sebut majlis tahlil, tak ada benda maksiat. Malah dibacakan ayatnya Al-Quran, dibacakan Yasin, maka kata Imam Asy-Syaukani, tak ada masalah, ya? Dan tidaklah tercela. Tak kiralah sama ada dibacakan itu di sisi mayat. Kata Imam Syaukani, waktu mayatnya belum dibawa ke kubur, ataupun apa dia, di kuburnya, berbacanya di kubur, tak ada masalah. Ataupun ya di rumah ataupun di masjid, tak ada masalah. Okey. Jadi itu dalil, ya, hujah. Dan disebut juga, ya, faqad kana sahabatur rasyiduna yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyullah ويتناشدون الأشعار ويتذكرون الأخبار ويأكلون ويشربون فمن زعم أن الاجتماع الخالي عن الحرام بدعة فقد أخطأ فإن البدعة التي تبدع في الدين وليس هذا من ذلك. Apa katanya? Maka sesungguhnya adalah para sahabat yang menunjukkan jalan kebenaran berkumpul di rumah-rumah dan di masjid, dan mereka melantunkan syair, berbincang tentang hadis, kemudian mereka makan dan minum, sedangkan pada ketika itu di tengah-tengah mereka ada Nabi. Maka sesiapa yang mendakwa bahawa perkumpulan yang tidak ada perkara haram di dalamnya bid'ah, maka sesungguhnya dia telah salah. Sesungguhnya bid'ah itu adalah yang dibuat-buat dalam perkara agama, bukanlah perkumpulan sebegini yang termasuk dalam perkara bid'ah itu. Kata Imam Asy-Syaukani. Apa makna dia kata? Pada zaman Nabi, sahabat apa dia tuan-tuan? Sahabat duduk berkumpul di masjid, di rumah, mereka berbincang tentang hadis, mereka sebut tentang syair-syair, dan mereka makan dan minum. Padahal waktu tu ada Nabi. Kalau salah, tentu Nabi tegur. Faham tuan-tuan? Apalagi kalau perkara yang dibacakan itu zikir, ayat Al-Quran, kat mana salah? Kata Imam Asy-Syaukani, mana salah? Sedangkan perkara itu dilakukan di tengah-tengah sahabat, waktu tu Nabi masih hidup. Tuan-tuan, kat mana salahnya? Majlis tahlil, zikir, kan? Kat mana salahnya, tuan-tuan? Dia salahin bila tuan-tuan?
bila makan tak cukup. Tak cukup pula. Tu salah. Nah, yang tu salah tuan-tuan. Kalau zikir tak ada salah. Kan? Kalau makan tak cukup lah, tak cukup pula bungkusan. Tu salah. Tu orang kita lah. Jadi ketika diadakan majlis tahlil, kaum kerabat tetamu datang, merasa apa kehilangan, mendoakan yang ditinggal itu, ya, dan menasihati ahli keluarga. Betul tuan-tuan, bila meninggal ada orang datang, dia memberikan semangat kepada yang hidup. Kadang orang tak sempat kan datang, jauh ada hal, dia datang waktu malam tahlil, dia baru sempat datang. Ada masalah. Mengucapkan takziah, mengucapkan takziah, bagi kekuatan, bagi semangat, kan? Apalagi yang datang tu saudara mara. Jadi sepanjang seminggu itu ataupun beberapa hari itu, apa dia, tuan rumah tu rasa kuat, dia ada rasa semangat sebab orang datang bagi support kat dia, kan? Ya, baik. Dan kenduri yang biasanya dibuat 3 hari tahlil tadi akan dibuat pada malam yang ke-7, ke-40, ke-100 dan setahun haul daripada tarikh mati. Hari haul. Haul sebenarnya, haul kita panggil hari haul, hantam majalah. Haul tu setahun. Betul tuan-tuan ya. Macam Kasim Baba bila dia nak mati, sebelum dia kena kerat, kan dia cakap, tahun depan kau mesti bagi cuti 1 hari. Kan? Kau kena ingat hari mati aku. Kan? Masya Allah. Baik. Semuanya dibuat atas dasar untuk menghiburkan ahli keluarga yang ditinggal, mengambil iktibar daripada mati, dan harapan bacaan dan amal kebajikan berupa sedekah, makanan, doa tadi menambah bekalan kepada si mati di alam kubur. Betul? Ya, menambahkan bekalan. Dalam kata Imam As-Suyuti, rahimahullah, ya, imam, ya, besar dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam kitabnya Al-Hawi, inna Tawus qal innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahabbuna an yut'imu anhum tilkal ayyam ila an qala an Ubaid bin Umair qal yuftanu rajulani mu'minun munafiqun fa ammal mu'minuna fayuftinu sab'an ammal munafiq fayuftinuna arba'ina sabahan. Sesungguhnya kata Imam Tawus, Imam As-Suyuti mengambil pandangan Imam Tawus. Siapa dia Tawus? Tawus Al-Yamani adalah salah seorang tabi'in daripada kalangan ahli Yaman. Beliau bertemu dan belajar dengan 50 hingga 70 orang sahabat. Ini Tawus. Imam Tawus, dia tabi'in. Dia belajar dengan siapa? Lebih kurang 70 orang sahabat. Jadi tuan-tuan nak kata dia ni menipu ke apa? Apa kata Imam Tawus yang disebut oleh Imam Al-Suyuti dalam kitabnya, seorang yang mati akan beroleh ujian daripada Allah dalam kuburnya 7 hari. Okay. Sebaiknya yang masih hidup mengadakan jamuan makan sedekah untuknya selama hari-hari tersebut. Ya, perkara ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebut lagi oleh imam yang lain, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, baik. Dia kata elok bagi makan ni sedekah 7 hari. Okey. Tuan-tuan ya. Kemudian Ubaid bin Umair, seorang sahabat, Ubaid bin Umair. Siapa dia Ubaid bin Amir? Salah seorang sahabat, Ubaid bin Umair, pada zaman Nabi, dan hidup sehingga sebahagian daripada zaman Sayyidina Umar di Makkah. Ya, Ubaid bin Umair ini hidup di Makkah. Dia kata apa? Seorang mukmin dan seorang munafik
sama-sama dapat ujian kubur. Diuji. Yang beriman, mukmin 7 hari ujian, dan munafik selama 40 hari di waktu pagi. Kata Imam Tawus ke apa tu? 7 hari ni elok diberikan makan untuk disedekahkan pahalanya kepada si mati. Kata Imam Tawus. Dan ini yang kita amalkan, tuan-tuan. 7 hari, mudah-mudahan waktu dia 7 hari itu dia menerima ujian daripada Allah diringankan. Atau pandangan Imam Tawus. Kita nak nafikan pandangan dia begitu aja, tuan-tuan. Siapa kita? Dia tabi'in, ya, yang belajar dengan hampir 70 orang sahabat, dan dikuatkan dengan Ubaid bin Umair tadi, seorang sahabat. Ya, dia kata apa? Mukmin dan munafik sama-sama diuji. Orang mukmin 7 hari, orang munafik 40 pagi. Okey. Ya. Dan jika satu amalan itu sudah menjadi keputusan atau athar, ya, perbuatan daripada para sahabat, ya, yang disebutkan oleh Imam Tawus tadi, ya, maka hukumnya sama dengan hadis mursal, ya, dan dikategorikan sebagai sahih dan boleh menjadi hujjah. Inilah pandangan, ini pandangan siapa? Pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Hanbali. Okey, tuan-tuan, ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat, asar tadi amalan sahabat, ya, dan dilakukan oleh para sahabat, maka hukumnya sama macam hadis mursal. Hukumnya sama macam hadis, sebab diamalkan para sahabat. Tentulah sahabat tidak akan buat sesuatu yang tak betul. Dan lepas tu apa? Yang dibuat tidak dibantah pula oleh sahabat yang lain. Faham, tuan-tuan? Tu kaedah dia. Jadi kepada Imam Syafi'i, hadis mursal hanya boleh dijadikan hujjah jika dibantu atau dilengkapkan dengan salah satu ketetapan yang berkaitan dengannya, seperti adanya hadis lain atau kesepakatan sahabat. Dalam hal ini, seperti disebutkan di atas, ada riwayat daripada Imam Mujahid dan daripada Ubaid bin Umair, yang keduanya daripada golongan tabi'in, walaupun mereka bukanlah sahabat. Apa dia? Perbuatan cakap Imam Tawus tadi dikuatkan dengan apa dia? Perbuatan orang lain, sebutan daripada Ubaid bin Umair, sahabat. Ada yang dikuatkan, ada yang dikuatkan oleh Imam Mujahid. Jadi maka semuanya itu jadi penguat kepada amalan tadi. Faham, tuan-tuan, ya? Amalan tadi dikuatkan dengan cakap para sahabat yang lain. Okey, maksud daripada kalimah fakanu yastahabbun, sebaiknya, dalam keterangan di atas adalah bahawa orang-orang di zaman Nabi melakukan perkara itu. Para sahabat melakukan perkara itu, dan sedangkan Nabi sendiri tahu dan mengaku. Para sahabat buat, sahabat buat apa dia? Bagi makan. Maka Nabi tak marah pun. Dalam kitab Al-Hawi, inna sunnatal at'am sab'ata ayyamin balagani annaha mustamirratun ilal an bi Makkah wal Madinah, fazahir annaha lam tutrak min ahli sahabah ilal an, wa annahum akhadhuha khalafan an salafin ila sadril awal. Bermakna dia, tuan-tuan, ya, sesungguhnya sunat bersedekah memberikan makan selama 7 hari telah sampai kepada aku, yakni kata Imam As-Suyuti, sampai kepada aku, dan dia berterusan hingga sekarang di Mekah dan Madinah. Sampai perbuatan itu kepada Imam As-Suyuti, amalan-amalan itu daripada dulu sampai kepada Imam Suyuti di Mekah dan Madinah. Pada zahirnya ia tidak ditinggalkan
daripada dilakukan dari masa sahabat sehingga sekarang, dan mereka melakukannya sebagai tradisi yang diambil oleh ulama salaf sejak generasi yang awal. Maknanya apa? Amalan itu adalah amalan para sahabat sampai kepada tabi'in, tabi'in berterusan sampai kepada zaman Imam As-Suyuti. Lepas tu para ulama itu membawa Islam ke tanah Melayu, dan itu yang menjadi amalan kita. Lalu bagaimana orang kata bahawa amalan itu datang daripada agama Hindu? Bila masa dia ngaji kitab Hindu? Ya, sebelum orang Islam, ya, orang Melayu masuk Islam kan Hindu, Buddha atau sinkretism. Sinkretism ni campuran dengan agama nenek moyang tu lah, semangat segala macam. Bila? Ni nak tanya. Tuan-tuan nak pegang yang itu ke nak pegang yang ni? Ya, sakibaki warisan. Dia kata sakibaki warisan orang Melayu sebelum Islam, ataupun kita nak pegang amalan para sahabat, para tabi'in sampai kita sekarang. Yang tu tuan-tuan, ya, yang kita nak faham, yang amalan kita ni bukan sembarang-sembarang. Betul? Kalau kita tak baca kitab ni, kita pun tak tahu kan? Kita pun tak tahu asal usul daripada mana. Masya Allah. Jadi amalan-amalan ini elok diteruskan. Azan dah tuan-tuan. Bab tahlil ni tak habis lagi. Panjang lagi tuan-tuan. Kita baca sikit lagi. Ya. Baik, kata Imam As-Suyuti lagi dalam kitabnya yang lain. Dan aku telah melihat kitab-kitab sejarah. Ni kata Imam As-Suyuti, aku telah melihat kitab-kitab sejarah sewaktu membicarakan kehidupan biografi para imam, banyak menyebut imam-imam ni disebut, imam-imam yang terdahulu sebut, dan telah berhenti berdiri manusia atas kubur selama 7 hari di mana mereka membaca Al-Quran. Kata Imam As-Suyuti, para imam-imam yang terdahulu, ya, orang yang hidup zamannya tu apa? Berdiri di atas kubur, berhenti. Maknanya apa? Mereka membaca Al-Quran selama 7 hari. Tuan-tuan, itu adalah amalan. Ya. Baik. Dan telah dikeluarkan oleh Al-Hafiz Kabir Abul Qasim Ibn Al-Asakir dalam kitabnya Tabyin. Apa ni tuan-tuan, ya? Dia kalau tulisan Rumi ni payah nak baca. Okey. Dalam kitabnya dia tulis apa dia? Telah mendengar Syekh Faqih Abdul Fath Nasrullah bin Muhammad bin Abdul Qawi Al-Mashi telah wafat Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi pada hari Selasa 9 Muharram 490 Hijrah di Damsyik, dan kami telah berhenti. Maknanya apa? Berada di atas kuburnya selama 7 malam membaca Al-Quran, pada setiap malam 20 kali khatam. Allahu Rabbi. Ya, amalan ulama dulu bila gurunya, ya, ada yang meninggal, mereka duduk di dalam, mereka berdiri, duduk di atas kubur 7 malam baca Al-Quran. Sekarang ni dah tak ada dah kat kita kan. Dulu ada kan, bila meninggal duduk atas kubur 7 malam baca Quran. Bayar mahal tu tuan-tuan. Siapa yang nak duduk atas kubur tengah malam hujan ribut baca Quran? Confirm dia mesti 2-3 orang kan. Kalau 2 orang tu pun tak berapa nak berani lagi. Kan, bayar mahal tu. Boleh, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan ada duit apa ni, wasiat pada ahli waris. Cuma bagi tahulah, kubur atas, kubur bawah, tu aja. Atas rasa dah penuh, bawah lah kot kan. Kalau atas ni okey sikit, bawah tu ngeri sikit tuan-tuan. Ya Rab. Kata Imam Ibnu Hajar pula, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini dalam fiqh ni Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau hadis tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani.
dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, menyatakan pendapat bahawa mayat diuji, disoal 7 hari dalam kubur selepas matinya mempunyai asal yang kukuh, aslul asil dalam syarak, kerana sejumlah ulama telah meriwayatkan daripada tabi'in, termasuk yang terkemuka seperti Tawus, Ubaid bin Umair dan Imam Mujahid, bahawa mayat itu diuji 7 hari. Pendapat yang kuat, kata Imam Ibnu Hajar. Cuma kita tak tahulah berapa hari, 7 hari ke 3 hari ke, kan? Kecuali yang mati itu bagi tahu 7 hari, kau tahu. Kecuali yang mati itu hidup balik bagi tahu 7 hari mat, kau tahu mat. Kan? Tak adalah macam tu tuan-tuan. Kata Imam Ar-Rafi'i menyatakan bahawa amalan ini masyhur di kalangan sahabat tanpa ingkar. Amalan memberikan orang makan selama 7 hari ini masyhur di kalangan para sahabat, kata Imam Ar-Rafi'i, tanpa ingkar. Bukan 3 hari yang kita buat tuan-tuan, 7 hari. Okey. Jadi ini amalan kita tuan-tuan ya, yang ada. Kata Imam As-Suyuti lagi dalam Syarh As-Surur, riwayat yang dinyatakan daripada Imam Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, wa ahraja Al-Baihaqi anil Waqidi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi uhudin fi kulli haul, wa idza balagha asy-sya'ba rafa'a sawtahu fayaqul salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Summa Abu Bakr radhiyallahu an kull haulin yaf'alu mithlu dhalik, summa Umar bin Al-Khattab, summa Utsman radhiyallahu anhuma. Apa dia tuan-tuan? Ni yang cerita haul-haul ni. Okey. Kita barangkali tak pernah jumpa hadis ni. Dan kata Imam As-Suyuti diambil daripada Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ni ya, periwayat hadis ya. Dan diriwayatkan daripada Imam Al-Baihaqi daripada Al-Waqidi. Dia berkata, Nabi SAW pernah menziarahi para syuhada di Uhud pada setiap haul, genap setahun. Nabi pergi ke Uhud genap setahun. Uhud mana tuan-tuan ya? Bukannya Bakek tu dekat, Uhud ni jauh ya? Jauh sikit lah daripada bandar tu kan. Tapi sekarang semuanya dalam satu bandar lah, Madinah kan. Setiap setahun, setiap tahun, ketika baginda sampai ke lembah itu, baginda mengangkat suara baginda yang mulia lalu berkata, sejahtera sentiasa bersama kamu atas kesabaran kamu dahulu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan kamu. Kemudian perbuatan Nabi itu dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar pada setiap tahun. Haul ya, bukan hul, haul. Kemudian diteruskan oleh Sayyidina Umar, kemudian diteruskan oleh Sayyidina Utsman. Baik. Nabi pergi setiap tahun ya. Setiap tahun Nabi pergi ke Uhud. Kalau Baqi' itu Nabi selalu pergi. Ya, kalau Uhud itu setiap setahun. Ya, tuan-tuan ya. Nampak yang itulah yang menjadi amalan kita tahunan kan. Nak memperingati kematian. Tak apa. Okey. Bab pada menyatakan jamuan makan. Tak payah tuan-tuan sambunglah bulan depan lah. Kan? Betul tuan-tuan dah isyak dah ni kan. Panjang pula. Kan? Cerita bab makan tak makan-makan. Kita makanlah dulu. Tuan-tuan sambunglah pula bulan depan bab memberikan orang makan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghrina bil ilmi wa dhaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.